Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Arfan Husin bersama Syamil Ukail, Daniel Hakim dan Amin Asif akan membentangkan kita punya video assignment yang bertajuk Ibrah Lebah dalam Sains dan Teknologi. Sebelum kita masuk dalam konten video assignment ini, saya ingin mengambil masa sikit dan membincangkan tentang kepentingan lebah dalam ekosistem kami sekarang. Pertama sekali, lebah memainkan peranan yang agak penting dalam reproduksi bunga di seluruh dunia. Cara lebah membantu ialah membantu dalam transportasi bunga dari satu bunga ke bunga yang lain. Dari proses ini, banyak variasi bunga dapat dihasilkan secara tidak langsung dan jumlah bunga juga meningkat. Selain itu, dalam satu keluarga lebah, mereka juga menghasilkan madu untuk kita juga, untuk makan dan juga binatang yang lain. Itu dari segi saintifik kami. So sekarang kita akan masuk dalam konten video assignment yang betul. Assalamualaikum. Sekarang ini mari kita pergi kepada aplikasi madu dalam perubatan. Okey. Dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 69, firman-Nya, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas, yang bermaksud dan perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Ternyata lagi bersuluh, madu ini dapat menyembuhkan pelbagai jenis penyakit seperti diabetes, radang, gatal-gatal di badan manusia dan sebagainya. Okey. Seperti yang kita dengar tadi, surah An-Nahl ayat ke-69 ada perkataan syifa di dalam ayat tersebut. Jadi apakah maksud syifa ini? Syifa bermaksud mengubati secara menyeluruh ataupun bermaksud penyembuhan. Di dalam hadis juga ada juga menerangkan tentang kebaikan-kebaikan dalam mengamalkan madu dalam kehidupan seharian, seperti hadis Sunan At-Tirmizi dan Sahih Muslim. Okey. Pertama yang Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, seorang lelaki datang kepada Rasulullah lalu dia berkata, saudaraku sakit perut sehingga dia buang-buang air. Sabda Rasulullah SAW, minumkan madu kepadanya. Lalu diminumkan madu kepadanya. Kemudian dia datang pula kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, telah ku minumkan madu kepadanya tetapi sakitnya bertambah. Nabi SAW menyuruhnya pula meminumkan madu sampai berulang sehingga 3 kali. Dia datang untuk keempat kalinya, Nabi SAW tetap menyuruhnya supaya meminumkan madu itu. Kata orang itu, aku telah meminumkannya ya Rasulullah, namun sakitnya bertambah juga. Sabda Rasulullah SAW berkata, Allah Maha Besar, perut saudaramu itulah yang dusta. Lalu diminumkannya pula madu, maka sembuhlah saudaranya. Itu yang Sahih Muslim. Okey, hadis Sunan At-Tirmizi pula. Muhammad bin Bashishar menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abil Mutawakkil, dari Abi Sa'id berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, sesungguhnya saudaraku terkena mulas perutnya. Lalu beliau bersabda, minumlah dia madu. Lalu dia meminumkan madu itu kepadanya. Kemudian datang dan lalu berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku telah meminumkan madu kepadanya, tapi mengapa tidak menambahnya selain mulas? Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, minumlah dia madu. Dia berkata, lalu diminumkan madu kepadanya. Kemudian datang lagi lalu berkata, sungguhnya aku telah meminumkan madu kepadanya, tapi mengapa tidak menambahnya selain mulas? Berkata Rasulullah SAW, maha benar Allah dan bohong perut saudaramu, minumlah dia madu. Lalu aku minumkan madu kepadanya, kemudian sembuh. Hadis ini okey, terdapat juga khasiat madu seperti yang ditunjukkan di dalam slide ini, iaitu ia dapat membekalkan tenaga, mengawal tekanan darah dan ia juga dijadikan sebagai dia boleh bertindak sebagai anti keradangan. Okey. Di dalam jurnal Chemical and Pharmaceutical Research yang ditulis oleh Sampath Kumar, iaitu saintis pada hari ini telah menerima madu sebagai
sebagai perubatan yang paling efektif untuk pelbagai jenis penyakit. Madu juga boleh digunakan tanpa ada kesan sampingan untuk penyakit-penyakit yang lain, pelbagai jenis penyakit yang lain. Pada hari ini, saintis menyatakan bahawa walaupun madu itu sangat manis, tetapi jika diambil pada kadar yang sebetulnya, pada kadar yang sesuai, ia tidak akan memudaratkan seseorang itu ataupun pesakit itu. Terima kasih. Antara ibrah lebah dalam sains dan teknologi adalah lebah memberi inspirasi dalam teknologi binaan. Dalam teknologi binaan, kita selalunya banyak menggunakan struktur sarang lebah. Apa itu struktur sarang lebah? Struktur sarang lebah adalah struktur semula jadi atau buatan manusia yang mempunyai geometri sarang lebah. Geometri struktur sarang lebah boleh berbeza-beza secara luas. Tetapi secara umum, semua struktur tersebut adalah pelbagai sel berongga yang terbentuk di antara dinding pendekat nipis. Jadi dalam umum, struktur sarang lebah ni boleh berbeza saiz, boleh berbeza bentuk. Tapi secara umum dia adalah sel berongga yang terbentuk di antara dinding pendekat nipis. Sel-sel dalam struktur sarang lebah selalunya komunis dan berheksagon. Jadi struktur sarang lebah ni banyak digunakan dalam sistem teknologi binaan. Contohnya dalam honeycomb composite. Apa itu honeycomb composite? Honeycomb composite adalah jenis bahan buatan yang menggunakan konsep struktur sarang lebah. Apa beza struktur honeycomb composite dengan bahan binaan lain? Penggunaan konsep honeycomb composite ni dia membuatkan bahan lebih ringan dan mudah untuk digunakan. Jadi kos yang akan digunakan untuk membina honeycomb composite ni sangat-sangat murah. Walaupun dia murah, dia dapat menggunakan kurang bahan binaan lain untuk bina honeycomb composite ni, tapi dia masih memberi kekuatan dan ketahanan yang sangat kuat berbanding dengan bahan binaan lain. Jadi dalam ni anda boleh lihat macam mana penggunaan honeycomb composite. Dan honeycomb composite ni selalu digunakan dalam kapal terbang, kapal-kapal dan apa-apa binaan yang perlu bergerak, macam automobil yang perlu bergerak. Struktur sarang lebah selalunya pun digunakan dalam bentuk reka bentuk bangunan. Reka bentuk sarang lebah banyak digunakan dalam seni reka bentuk bangunan. Konsep sarang lebah ini mudah untuk direka dalam bentuk seni bangunan. Yes. Kalau anda sama lihat, ada banyak bangunan-bangunan ataupun konsep-konsep bangunan yang telah menggunakan konsep honeycomb. Dan apa sebab kenapa honeycomb ni selalu digunakan? Reka bentuk ini bukan sahaja mudah direka sesuai, malah dia memberi imej yang begitu menarik dan seakan mesra ekonomi. Jadi kalau anda dapat lihat, kalau anda tengok macam contohnya bangunan yang bentuk ada ciri-ciri honeycomb furniture, anda macam lihat, wah, sejuk je mata tengok. Sebab dia macam nampak bentuk ekonomi dan sebagainya. Seterusnya, kita akan disajikan dengan pengetahuan menarik tentang perspektif Al-Quran dan sains pada pekerjaan dan cara lebah berkomunikasi. Umum mengetahui bahawa terdapat penggunaan kata kerja berbeza pada tata bahasa Arab yang membezakan jantina pelakunya. Hal ini dapat dilihat pada surah An-Nahl ayat 68 sehingga 69 yang berbunyi wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Pada ayat tersebut, Allah menyatakan bahawa pekerjaan seperti membuat sarang dan mencari makanan ini dilakukan oleh lebah betina. Terdapat kajian sains oleh Karl von Fritsch berjudul The Language and Orientation of the Honeybee. Ringkasnya, ini merupakan kajian tentang perilaku lebah. Dalam penulisannya, beliau ada menyatakan beberapa cara yang digunakan oleh lebah untuk memaklumkan lokasi sumber makanan berdekatan. Umumnya, terdapat 3 jenis lebah,
iaitu ratu lebah, lebah pemerhati dan lebah pekerja. Lebah pemerhati bertanggungjawab memaklumkan kepada lebah-lebah di sarang tentang jarak dan arah ke lokasi sumber makanan secara terperinci. Hal ini bergantung pada jenis tarian yang ditunjukkan oleh lebah pemerhati, iaitu pertama, round dance. Digunakan sekiranya sumber makanan sangat dekat dengan sarang. Seterusnya, waggle dance. Pula digunakan sekiranya sumber makanan lebih jauh dengan lingkungan jarak sebanyak 50 sehingga 100 meter. Tarian-tarian ini juga dipengaruhi oleh irama. Dalam kata lain, tempo atau kerancakan tarian tersebut serta sudut dan kedudukan di mana matahari berada. Lebah pekerja juga peka dengan jenis sumber makanan bergantung pada bau yang dibawa oleh lebah pemerhati. Jadi kita dapat simpulkan bahawa kajian ini selari dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa lebah diciptakan Tuhan dengan naluri dan kelakuan yang unik bagi meneruskan kelangsungan hidup. Namun, persoalannya, bagaimanakah kitab berumur 1400 tahun ini dapat mengetengahkan perkara-perkara terperinci luar jangkauan manusia seperti jantina lebah itu sendiri, yang mana lebah yang bekerja adalah lebah betina. Hal ini mengukuhkan bahawa kitab ini bukanlah dikarang oleh manusia, malah ia dikarang oleh sang pencipta. Kan biasa berat pasal lebah. Kita dapat belajar dari segi pembinaan, berkomunikasi dan macam mana madu dijadikan bahan perubatan. Terdapat satu hadis yang membincangkan tentang lebah. Kesimpulannya, walaupun lebah boleh dipandang tidak relevan ataupun signifikan kerana saiznya yang sangat kecil, bab kata pepatah Melayu, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, satu lebah mungkin tidak ada apa-apa efek. Namun, kalau terdapat satu koloni lebah, confirm ada sesuatu yang dapat jadi. Secara tidak langsung, kita nak cakap terima kasih untuk tengok video ini dan jangan lupa untuk subscribe kepada channel ini dan tolong bagi kita banyak-banyak like dan support.